Assalamualaikum, apa khabar? Hazri Samsuri. Dan hari ini kita cerita pasal kereta station wagon ataupun estate. Now, bila kita sebut pasal station wagon, mak abah saya dan yang sebaya dengan mereka akan teringatlah kepada Toyota KE30 wagon ataupun Mitsubishi Galant wagon yang peniaga-peniaga pasar malam akan guna. Dia orang akan ingat model-model tu lah. Estate ni ataupun station wagon ni, dia sebenarnya menawarkan practicality. Maknanya dia ialah seperti sebuah kereta sedan biasa, selesa macam tu, sleek, tajam macam kereta sedan, tetapi boot dia besar. So, hari ini saya nak cerita satu kereta yang saya beli sendiri, iaitu sebuah wagon. Taklah lama sangat, bukanlah paling baru sangat. Dalam kepala saya, bila saya cerita pasal wagon mampu milik terpakai, saya ada satu saja, iaitu Chevrolet Optra Estate. Okey, kereta ni first time saya pandu uji ialah pada tahun 2006. Dan saya suka kereta tu masa tahun 2006 sebab harga dia, nak kata murah sangat taklah, tapi bawah 100,000. Okey, zaman tu 100,000 tu kira dah level-level Civic sekarang, level-level Altis sekarang lah. Okay? So, harga dia dalam 90-an lah. Dan bentuk dia pada pendapat saya sedikit continental. Ya? Cuma di Malaysia, bila kita cerita pasal Chevrolet di Malaysia sebenarnya ialah rebatch. Okay? Chevrolet ni dia bawa GM. So, GM ni dia suka rebatch kereta. Dekat US, you have the proper Chevrolet. Memang Chevrolet betul. Memang ada GMC. Tapi di dalam banyak tempat-tempat lain dalam dunia ni, okey, di negara ketiga dan negara membangun macam Malaysia ni, Chevrolet ni dia, terus terang saya cakap lah, dia pandang rendah pada negara-negara ni. Saya pergi ke Amerika Latin pun macam tu juga. Kat sana Chevrolet tu boleh jadi Suzuki pun. Semua benda dia letak Chevrolet sebab dia tak kisah. Dia tak kisah Chevrolet dia ada macam-macam bentuk, dia tak kisah. Sebab tu dia tak buat apa glamour. Orang GM ni sebenarnya sombong. Tapi dalam Malaysia ni sama lah juga sombong. So, Chevrolet dekat Malaysia ialah rebatch dua jenis kenderaan, dua jenama kenderaan, iaitu Opel. So, Chevrolet Nabira tu sebenarnya Opel Zafira dan juga Optra. Optra ni bukannya daripada Opel tetapi daripada Daewoo. So, kalau kau tengok Transformers, Chevrolet Camaro tu boleh tukar jadi Bumblebee robot. Dan kalau Chevrolet Optra masuk Transformers, bila dia transform, dia akan jadi mesin basuh Samsung. Apa pun, it doesn't mean that the Optra is not a good car. Saya pernah pakai Optra. Saya pakai Optra 1.6 liter sebabnya saya rasa power to weight ratio dia okey, acceleration dia menarik, torque dia cantik, gear ratio dia tu yang paling saya suka, serta enjin 1.6 liter tu sebenarnya lebih baru daripada enjin 1.8 liter itu. Sebab tu enjin 1.8 liter tu bising bunyi dia. Di Malaysia, Optra ni ada 3 varian. You have the sedan, enjin 1.6, 1.8. You have the hatchback, enjin 1.8 sahaja. Dan you ada Estate. Chevrolet Optra Estate datang dengan enjin 1.6 sahaja. Semuanya datang dengan transmisi 4 kelajuan automatik. Now, this is the best part. Ramai orang tak tahu, designer untuk Chevrolet Optra Sedan dan juga Estate ialah Pininfarina. Ya, Pininfarina cakap kau. Untuk yang hatchback ataupun nama dia Optra 5, yang design dia ialah Giorgetto Giugiaro. Ya, Giugiaro tu. Aku tak tahulah dia ambil daripada design mana, tong sampah celah mana dia ambil lah. Tapi designer Italian ni, diorang ni bila company-company macam daripada Korea datang minta design, dia selalu bagi yang pelik-pelik. Aku pun tak faham. Tapi kalau dia bagi dekat jenama Mak Saleh, gila gempak design dia.
Satu lagi benda yang zaman dulu Chevrolet dijual oleh DRB. Sebelum Naza, DRB Highcom yang jual. So zaman tu, masa dia orang launch Optra ni, ada juga satu lagi benda yang dia orang tak cakap. Ride and handling Optra ni sebenarnya ditala oleh Lotus Engineering. Yeah, Lotus. But it doesn't mean that the car drives as sporty as a Lotus. Bukan. Tetapi bila anda drive Optra, anda tahu ini bukan kereta Jepun, ini bukan kereta Korea, ini bukan juga kereta Mak Saleh, dia in between. Dia selesa, dia tak wobbly, dia taklah berapa floaty sangat, it's just nice. Estate yang saya beli ni ialah variant yang facelift, okey, bukannya variant tahun 2006 masa dilancarkan, iaitu yang kepala depan yang macam Optra aku yang tak lawa langsung tu. Okey. Tapi Optra, lupa nak cakap, Optra ni famous juga sebab Top Gear dulu pakai Optra dalam track dia. Tapi dekat sana dia tak jual sebagai Chevrolet Optra, tapi dekat sana dia jual di bawah nama Daewoo Lacetti. So anyway, balik semula pada estate tu, yang kita beli tu ialah tahun 2008 version facelift. Nama rasmi dia Chevrolet Optra Magnum Estate. Harga dia bermula daripada RM92,205.50 on the road termasuk insurans, tapi itu untuk variant LS. Yang kita punya up sikit, variant LSSS. LSSS. Yes, harga dia RM100,335.20 on the road. Dia menggunakan rim 15 inci dan sistem audio dia ada 6 speaker. Siap dengan CD player dengan changer untuk 6 CD. Ya, 6 CD changer. Betul. Wow, warranty dia zaman tu 3 tahun ataupun 100,000 kilometer. So, saya jumpa kereta ni sebenarnya dekat Mudah. Duk cari dalam Mudah. Dah lama sebenarnya saya cari estate. Sebab saya tahu dekat Petronas dekat rumah saya tu ada satu adik tu dia pakai. Saya selalu tanya, adik bila nak jual? Optra estate dia ada stiker Transformers lagi. Dia kata dia tak nak jual lah kan. Okay, fine. Cari. Jumpa satu. Terus call. Minta hantar gambar apa semua tu. So, dia hantar apa semua tu. Saya belik. Okey lah. Kereta ni memang sahih lah kena repair balik. Okey. Harga dia nak memang di bawah RM20,000 lah. Okey. I have no other option sebab kereta ni jarang sangat kita jumpa atas jalan raya, apa lagi yang tak dijual. So dah jumpa tu satu tu memang terus kita call lah. So dah tengok apa semua tu, saya nampak ada sedikit benda-benda yang saya rasa saya kena tengok lebih lanjut. So saya arrange untuk pergi tengok juga. So saya tengok lah dekat belakang rumah dan tengok, okay fine. So haggle harga je, harga dia masih bawah RM20,000 walaupun saya rasa sepatutnya kereta ni harga di atas RM20,000 sebab kereta ni sebenarnya lasak. Saya pakai 8 tahun dulu Optra 1.6. Alhamdulillah tak ada isu apa kecuali aircon saja. Yang lain tu wear and tear. So with this car, saya dah tahu dah apa nak buat dan paling penting, sebelum anda nak beli kereta second hand, pastikan anda dah ada workshop untuk dihantar. Jangan beli dan baru bergagau nak cari. Okey? Jangan. Dan nombor 2, anda kena pastikan anda tahu kereta ni apa masalah dia. Masalah bukannya masalah untuk dirosakkan ke apa, tidak. Masalah utama dia ialah spare part ada ke tidak, mahal ke tidak. Itu anda kena tahu. Okey? So semua benda ni saya dah tahu. Jadi saya beli kereta tu, tukar nama apa semua tu settle dan saya hantar ke rakan saya, Encik Amiruddin di Ecotech di Sunway. Ecotech ni memang antara bengkel popular di kalangan pemilik Chevrolet zaman dulu lagi, zaman saya dah ada kereta tu sampai sekarang. Dia boleh repair Chevrolet dan juga model-model Opel. Dan ada juga Opel klasik dekat situ. Dan saya tahu ada VIP di situ. Tapi yang bestnya, walaupun dah lama, Amir ni tetap macam dulu. Dia tetap hormat pada kita. Dia akan bagi kita semua benda, maknanya dia akan cakap apa yang rosak. Dia akan tunjuk gambar, dia akan tunjuk video, dia akan tunjuk gambar rajah, diagram, apa yang kena ganti, apa semua tu. Dan harga dia. Ya. So, benda macam ni mudah untuk saya sebab saya bukannya ada masa untuk pergi sentiasa je. So, saya letak kereta di situ, saya call, dia buat. Dan saya kata dekat dia, saya nak kereta ni macam kereta baru balik. Jadi, nombor 1 ialah enjin lah. Yang bestnya, owner dia ni pun satu hal juga. Kereta ni cuma ada satu saja owner. Saya tak nak sebutlah nama dia kan. Sebab saya pun tak kenal dia.
Dia duduk dekat DU Damansara Utama. Dia memang semua bil semua dia ada kat sini. Dia ni jenis macam saya juga ada. Dia simpan semua bil-bil ni, which I like. Dan dia siap ada nota lagi. Untuk pemilik baru dia ada nota. Things to change when reach 135,000 km or less. Kereta saya masa saya dapat dia, mileage dia about 128, 128,000. So dah memang kena tukar. So apa yang dia list kat sini? Auto oil dengan minyak gear lah. Kena service engine, ialah minyak hitam apa semua tu, timing belt, water pump, bateri dan disc brake. So tu antara benda yang dia cakap lah. So yang ini saya tunjukkan ke Amir, saya bincang-bincang dengan dia. So Amir pun dia kata dia dah buat apa semua ni, dia check. So there were a lot of things to be repaired. Yelah, kereta pun dah lama kan. Dan kereta ni memang obviously parking dekat luar sebab kita tengok cat dia pun dah mati. Tapi exterior tu, pada saya exterior ni tak susah sangat. Cat saja apalah. Tapi tak apa, we'll go there later. So apa yang saya dah repair pada enjin dia ni, saya sharekan harga dia lah. Air filter harga dia RM55. Fuel filter harga dia RM69. Inilah GM punya barang. GM punya gasket valve cover dengan top engine cover. Gasket belah atas enjin tu RM82. Crankshaft sensor saya kena tukar. Ini ialah GM punya sendiri, original parts. Harga dia RM251. Timing belt kit, yang ini bukan GM, ini OEM. Harga dia complete set RM580. Water pump assembly pun saya kena tukar. Yang ini OE, RM153. Engine mounting sebelah kanan RM212. OE engine mounting sebelah kiri RM188. Engine mounting belakang kat bawah tu RM125. Tensional bearing dengan belt drive alternator RM185. Belt drive alternator GM RM122. Air conditioning fan motor untuk aircon, kipas aircon tu dah kong juga, RM229. Absorber depan satu unit RM212. Lower arm dia pun dengan bushing dengan ball joint depan pun saya tukar RM182 satu. So unit sepasang kan, so kali dua tu Kemudian mounting support untuk shock absorber kat depan tu pun, mounting ni tu pun kita tukar RM118 satu unit tu. Dan saya kena tukar dia punya bushing dia apa semua tu lah. Stabilizer arm dekat depan tu semua tak mahal sebenarnya, RM28, RM48, RM65. Absorber belakang satu unit RM232. OE shock absorber punya mounting support kat belakang pun kena tukar RM125 satu. Stabilizer arm dekat belakang tu pun kena tukar. Dia punya bush saja kena tukar RM22. Wah, link rod shock absorber belakang RM82 satu. Rubber lower coil spring rear RM66 pun kena tukar satu. So dia tukar semua tu sepasang lah sebab suspension. Now, sistem gantungan ni memang mahal. Tapi kalau anda nak kereta yang terpakai atau lebih 10 tahun ni, dia macam rasa baru, inilah antara benda yang anda tukar. So kita ada macam kereta wajar apa semua tu kan, boleh naikkan dia rasa goyang, dah gegar, dah bising. One of the reason is actually bushing dan juga sistem suspension, lower arm apa semua tu. So kalau anda mampu dan anda nak rasa kereta tu kita baru balik, these are the things that you have to change. The suspension parts, especially the bushing. Ni tak masuk lagi steering. Kalau steering tu dah rasa longgar apa semua, then the steering system kena tengok. So apa pun, selepas seminggu lebih dengan Amir, dia dah check apa semua, dia dah puas hati, baru dia bagi balik dekat saya dan saya bawa sendiri. I am telling you, kereta ni rasa macam Optra saya masa saya beli dulu. Bunyi macam kereta baru, senyap sunyi. Dan enjin 1.6 ni memang senyap. So, jomlah saya bawa kereta ni dan tunjuk kat awak dan saya cerita lagi sikit. Okey? Optra ni dia memang sebuah kereta yang biasa je lah daripada segi prestasi lah kan. Anda pun dah tengok dalam gambar dia kan, memang cat kat luar ni memang kita orang kena buat balik lah. So sekarang ni kedai cat tak boleh buka. So kod-kod adalah siapa nak tunjukkan dia orang terror cat, bolehlah Roger kat kita orang. Tapi saya plan untuk cat colour yang sama juga, champagne gold, warna mah ni lah. Selepas kita dah buat
repair apa semua tu, enjin dengan dengan sistem ni, apa gantungan ni tu, dengan suspension dia dah memang rasa macam baru balik lah. Terutama sistem gantungan dia ni, dia senyap je, dan dia langgar lubang sedap apa semua tu, dia tak ada gegar-gegar, dia tak ada engok-engok tu, tak ada dah, memang tak ada. In fact, masa saya ambil dulu pun tak banyak sangat bunyi dia pun. Pengalaman saya dengan Optra dulu pun, dia tak banyak songeng sangat lah tentang suspension dia tu apa semua tu. Gearbox dia ni pun ialah satu gearbox yang memang dah terbukti dan very robust, lasak. So dengan kereta ni yelah, yang minat kereta ni saya seorang je. So bila saya bagi dekat kawan-kawan kita yang lain dari kereta tu, diorang ni semua budak-budak muda kan. So bila diorang bawa kereta ni macam, okey lah, kita smooth lah, kita orang tua lah diorang kata kan. Tapi saya suka wagon ni sebabnya dia praktikal, dia selesa macam kereta, dan dia bentuk macam lain sikit. Pickup truck memang kita orang pun pakai juga untuk production kita orang. Tapi pickup truck ni kadang-kadang dia besar dan obvious sangat, dan running cost pun lebih tinggi. So kita nak sebuah kereta yang ni lah. Macam kawan kita Abang Jaafar, dia minat pada Alza tu. Alza tu pun saya minat juga, cuma harga second hand dia boleh tahan mahal juga kereta tu tau. So saya nak satu yang lain sikit. Dan kereta ni memang jauh lebih selesa lah daripada kereta Pro 2 kan. Itu memang satu benda yang memang kita tak boleh nak deny lah. Lasak tak lasak tu, macam saya cakap, saya pernah pakai, so saya berani lah. Sebab saya tahu apa benda yang nak kena jaga. Sebenarnya tak ada apa pun, dan paling penting saya tahu siapa boleh menjaga lah, iaitu kawan saya Amir daripada Ecotech tu. So I put my trust, I believe in him. So memang apa yang dia buat ni, tengok, it's very comfortable. Now, ada benda-benda juga yang memang sedikit susah untuk dibaiki. Okay? Nombor satu, bila kita dah cabut bateri, ini ialah radio standard daripada Chevrolet sendiri. So radio ni, bila kita cabut je bateri, terus password kod dia naik, dia minta kod number, dan kita tengok dalam buku manual, ya, kereta ni datang dengan buku manual, owner dia bagi lengkap. Buka buku manual, dia kata kena call authorized dealer. Malaysia dah tak ada authorized dealer untuk Chevrolet ni. So kita duk tekan je lah, nombor ada 4 digit, kita duk tekan lah. Tak boleh-boleh juga. So nanti kedai aksesori dah boleh buka, saya memang tukar lah radio lain lah. Cari yang ada reverse cam sekali. Yang ni tak ada reverse cam lah. Bahagian dalam kereta ni memang masih lagi cantik. Adalah kotor sikit-sikit. Saya syak detailing shop boleh bersihkan, tak ada masalah. Satu lagi isu ialah bahagian luar. Kereta ni memang tak banyak dalam Malaysia. Saya tak rasa ada 100 unit pun dalam Malaysia. Saya rasa 10 unit je kot. Silat-silat tak sampai 50 unit pun. Dekat pasaran lain pun kereta ni pun sedikit rare. So saya ada masalah untuk dapat plastik panel cover B-pillar dengan B-pillar ni. Dia kan tepi pintu ni sebelah luar ada plastik hitam. Plastik hitam tu dah pecah, dah retak sebab mungkin terlampau panas. Spare part puas dah saya cari kat kedai apa semua ni, tak ada. Saya kena cari kat eBay pun tak jumpa. Untuk Optra biasa ada, untuk Optra ini tak ada. Itu saya rasa saya kena kreatif sikit lah untuk repair benda tu. Mungkin tampal plastik hitam atas dia ke apa kan, nanti kita try lah buat. Kemudian tonneau cover, yang cover tarik dekat boot, ruang boot tu yang tarik tu kan. Yang tu dia punya ni dah innalillahi wa raji'un, dah mati, tak boleh dah, jenis tarik. Lepas tu dah tak nak masuk dalam balik. So yang itu saya jumpa dalam eBay daripada UK. Harga dia berapa lah, dalam 17 pound sterling gitulah kot. Tapi bila masuk dengan apa tu postage, shipping apa semua tu, jadilah dalam 60 lebih pound sterling. So 400 lebih ya, 400 ringgit lebih gak lah tu. Tapi memang tak ada jual kat Malaysia ya. Dan sebabkan Chevrolet dah tak ada kat Malaysia, so saya pun tak tahu kat mana lah nak mengadu lah kan. So terpaksa lah. Yang lain-lain tu tak ada apa pun. Lampu pun saya tengok kereta ni, lens dia masih lagi okey. Tapi saya tahu ada tempat yang boleh repair lens, kasih jernih balik. Dan saya letak tin sikit, kasih dia tahan lama. Lampu belakang, lens dia semua masih lagi colour original, tak ada turun apa semua. Plastik roof railing ni dah memang nampak dah. Memang, yelah, saya rasa kereta ni memang berjemur lah kot. Memang dia parking kat luar. But apart from that, I am very happy with this car. This is a very interesting car. Kereta yang orang macam, mana kau dapat kereta ni? Sebab kereta ni jarang orang nampak. Orang yang minat saja tahu ada Optra Estate ni. And this is the Magnum version.
So Magnum LSSS, Magnum depan dia muncung lebih boleh diterima akal. LSSS ni dia ada macam saya cakap awal tadi, ada CD changer untuk 6 keping dan ada 6 speaker. Dan dia tak ada leather seat, dia pakai fabric. So tengoklah, maybe saya nak balut ke tidak. Tapi kereta ni akan digunakan untuk kru kami, untuk ke hulu ke hilir apa semualah, untuk dalam bandar, untuk perjalanan dekat. Nak modify ke tidak, tak kot. Body kit dia memang dah ada, rim dia pun standard. Tengoklah nanti. Tapi janganlah suruh saya pasang kepak-kepak, sayap-sayap, exhaust besar-besar. Itu bukan saya lah. Saya suka bentuk yang nampak nampak apa orang kata, nampak biasa je, very minimal. Nampak macam stok saja. Kalau nak buat betul-betul, kita tukar enjin kan. But no lah. Dah 2 minggu dah kami cat kereta ni. Okay, masa video awal tu tak cat, ni dah cat. So dah 2 minggu. Alhamdulillah, dah cantik dah, cuma kotor. Yang plastik-plastik yang buruk ni pun dah cat, dah repair. Memang cantik, kemik-kemik pun dah settle dah, Alhamdulillah. So dalam 2 minggu tu kami kena buat long distance testing lah. So saya ada assignment sekejap dekat Pantai Timur. So saya pergilah mengalir ke sana. Dan masa tu saya barulah teringat, bila bawa jauh tu barulah saya faham kenapa dulu saya beli Optra. Handling dia dekat area Karak tu, from Bentong tu Karak, itu tempat favourite saya lah. Dan kereta ni walaupun kecil, enjin kecil, badan besar, gaya macam mak-mak orang dekat corner, senyum lah kan. Penggunaan bahan api, satu tangki penuh saya dapat hampir 500 km. Biasalah, enjin lama takkan sejimat enjin sekarang lah kan. Itu satu benda yang anda kena faham lah. Enjin paling baru memang akan lebih jimat daripada enjin yang 10 tahun lepas. Selain daripada itu, radio pun kita orang dah tukar. So adalah radio, ada reverse camera. Kemudian Syafiq pun cakap, panel tepi ni dia dah jumpa dah stok. So kita boleh tukar lah yang mana yang dah pecah tu. Tayar so far okey, tapi mungkin kita akan tukar juga. Satu lagi benda yang kami jumpa lah, aircon. Aircon dia bila dah pasang lama, dia sejuk, tiba-tiba dia jadi slow down. Maknanya dia beku lah dekat mana-mana pipe hose dia tu. So tu selalunya masalah thermostat. So untuk Optra ni kita orang check, thermostat dia duduk dalam kompresor. So ini bukan semua kedai boleh buat lah. Cuma menurut Amir daripada Ecotech, dia kata dia ada satu kedai yang dah biasa buat Optra. So nanti kita akan hantar ke sana untuk repair aircon tu lah. So far it has been a nice experience. Memang saya suka lah kereta ni. So harapnya dia akan berjasa kepada kami. So nantikan apa-apa lagi update pasal kereta ni lah. Kereta wagon harga RM12,000 yang kami telah buat balik. Ya, sekian saja daripada saya, Aziz Samsuri. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.